Baik, kita berlintas langsung dari Sabah terus saja bersama Enisia Daulus di sana. Enisia? Baik, terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sebanyak 36 ketua keluarga yang terlibat dalam kebakaran di Kampung Buaya Tawau menerima sumbangan wang tunai daripada anggota Parlimen Tawau Datuk Mary Yap Kancing dan anggota Dewan Undangan Negeri APAS Datuk Taufik Abu Bakar Titingan. Sumbangan peribadi oleh Datuk Taufik dan Datuk Mary Yap ini bertujuan meringankan beban ditanggung keluarga yang terlibat dalam kebakaran yang memusnahkan 40 rumah setinggan Jumaat lalu. Berucap dalam majlis ini, Datuk Taufik menzahirkan rasa simpati atas musibah yang menimpa penduduk di kawasan terbabit dan berharap agar ia dijadikan sebagai satu pengajaran dan memastikan perkara sama tidak berulang. Terdahulu, Datuk Taufik dan Datuk Mary Yap mengadakan perjumpaan dengan kira-kira 200 warga emas di Dewan SRJK Chunghua serta menyampaikan angpau dan limau kepada mereka bersempena Tahun Baharu Cina yang disambut esok. Berucap dalam majlis ini, Datuk Mary Yap mengajak masyarakat Tionghoa agar menjadikan perayaan Tahun Baharu Cina sebagai medan memperkukuhkan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Beliau juga mengambil kesempatan menjemput masyarakat daerah Tawau untuk datang ke majlis rumah terbukanya pada 13 Februari ini yang akan diadakan di Dewan Sekolah Tinggi Cina Tawau. Pergerakan Pemuda UMNO Sabah berharap kerajaan menambah bilangan rumah untuk negeri ini menerusi program Rumah Bina Negara. Ketuanya Haji Yamani Hafiz Musa berkata ini bagi memenuhi permintaan di Sabah khususnya di luar bandar yang mempunyai kawasan yang luas. Kita minta tambahan kota kepada negeri Sabah kerana kita rasa banyak orang-orang muda di negeri Sabah ini memerlukan dan memandangkan tempat negeri Sabah ini adalah satu kawasan yang lebih besar dan saya rasa ianya boleh dinikmati secara lebih ramai daripada orang-orang muda di luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Pergerakan Pemuda UMNO Sabah di Kota Kinabalu. Jumaat lalu, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembinaan 800 hingga 100,000 unit rumah bina negara di seluruh negara. Projek perintis itu akan dijalankan di Bera Pahang, seberang Perak dan Kinabatangan Sabah dan akan dijual pada harga mampu milik iaitu antara RM50,000 hingga RM80,000 sebuah. Dalam perkembangan lain, Haji Yamani berkata Pemuda UMNO Negeri mengalu-alukan ramai graduan di Sabah untuk menghadiri program Temuduga Terbuka Skim Latihan 1 Malaysia SL1M peringkat negeri pada 15 dan 16 Februari ini. Katanya kerajaan difahamkan menyediakan 3,000 peluang pekerjaan untuk graduan. SL1M peringkat negeri akan diadakan di Dewan Kuliah Pusat Kedua Universiti Malaysia Sabah UMS. Pergerakan Pemuda UMNO Sabah turut merakamkan ucapan Tahun Baharu Cina kepada seluruh masyarakat Tionghoa di negara ini. Kami Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, kongsi Fashai. Perbezaan kaum dan agama masyarakat di Sabah merupakan tunjang kekuatan dan perpaduan rakyat di negeri ini. Ia dibuktikan menerusi budaya hormat menghormati, saling menyayangi serta kerukunan masyarakatnya menerusi perayaan kaum, pesta budaya dan majlis mesra yang diraikan bersama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata, formula kebersamaan yang sudah sebati dan diterapkan dalam diri rakyat berbilang kaum dan agama di Sabah sejak kecil lagi menjadi kekuatan luar biasa. Malah ia kini menjadi lambang kemegahan rakyat Sabah yang berjaya menerapkan konsep satu Malaysia secara semula jadi. Justru katanya rakyat negeri ini harus sentiasa berhati-hati dengan pihak tertentu yang berniat jahat dan sengaja menimbulkan perpecahan rakyat. Kekayaan kita yang patut kita gemblingkan bersama dan kita tunjukkan kepada orang ramai. Dan ini kita mau orang ramai juga kongsi, bukan saja kita berbangga, mereka juga rasa gembira melihatnya. Dan inilah satu keadaan, satu situasi yang patutnya kita gembar-gemburkan, kita kongsikan, kita promosikan sampai ke mana-mana pun di seluruh dunia ini.
Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Ramah Mesra bersama ketua-ketua gereja dan pemimpin masyarakat kawasan dusun dan murut daerah Beaufort. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada wakil gabungan gereja-gereja Beaufort. Ke arah menjadi Bandaraya Kota Kinabalu bersih, hijau dan selesa untuk didiami. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK mengambil inisiatif mengadakan aktiviti gotong royong setiap minggu yang akan dilaksanakan secara kerjasama antara DBKK dan jabatan dan agensi kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai, aktiviti berkenaan akan diadakan di kawasan-kawasan yang menjadi laluan atau tumpuan orang ramai termasuk pelancong. Antaranya kawasan masjid, longkang berhampiran pusat membeli belah dan pasar. Jadi kalau sudah pembuangan sampah itu dikawal, maka peruntukan yang kita ada, kita boleh tumpu kepada kecantikan, keselamatan, lebih rampu, jalan raya yang lebih baik, lebih selesa, lebih banyak enforcement supaya kamu rasa selesa, didiami dan selamat didiami. Beliau ditemui media selepas menyertai aktiviti gotong royong membersih longkang besar berhadapan dengan Kompleks Beli Belah Imago, Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta gotong royong yang ditemui mengakui aktiviti berkenaan wajar diadakan bagi meningkatkan lagi kesedaran orang ramai mengenai kepentingan penjagaan kebersihan. Jabatan yang tidak berkaitan langsung pun boleh datang untuk membantu dan untuk merasa macam mana baritnya di jabatan yang bertanggungjawab untuk membersih kebersihan, terutamanya yang ada masalah seperti inilah yang susah kita untuk tangani masalah ini. Semangat gotong royong itu sendiri, kita dapat memupuk semangat itu sendiri. Di samping itu dapat menyadarkan orang ramai tentang pentingnya kita menjaga kebersihan di kawasan-kawasan terutamanya sungai. Kita dapat menyelesaikan masalah yang begini terukan. Kalau kita tengok parit ni terlampau, kalau macam pembersihan biasa, 1-2 orang memang tidak boleh. Tapi dengan gotong royong beramai-ramai ini kan memang boleh anulah kita boleh selesaikan lah. Kawasan berkenaan merupakan kawasan ketiga dibersihkan di BKK selepas Masjid Bandaraya Likas dan Tanjung Lipat Likas. Seramai 200 orang terdiri daripada kaki tangan di BKK, pihak pengurusan Sutra Harbour, KK Times Square, Imago serta Jabatan Pengairan dan Saliran menyertai gotong royong berkenaan. Kelab Perahu Layar Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Kota Kinabalu menerima sumbangan 5 buah perahu layar optimis daripada Persatuan Pelayaran Negeri Sabah Saila. Perahu berkenaan diserahkan oleh Presiden Saila Christopher Chin kepada Panglima Wilayah Laut 2 Laksmana Muda Datuk Hairul Anwar Yahya dalam satu majlis di pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita selepas majlis itu, Laksmana Muda Datuk Hairul berkata sumbangan itu memberi peluang kepada mereka untuk mengasah bakat-bakat baru daripada anak-anak warga TLDM di sekolah rendah di pangkalan TLDM itu. Perlu supaya kita ada this optimist boat ni untuk kita start kita punya sailing program. Bukan secara asasnya, sailing ini memerlukan panduan dari asas dia itu mesti ada. Asasnya ialah, optimis inilah asasnya. TLDM Sepangga has allowed us to use their facility to expand our program for the benefit of children in Sabah as well as for sporting excellence. Jalinan kerjasama yang berterusan ini dapat mengeratkan lagi kerjasama kedua-dua pihak dalam pelbagai program latihan bagi pembangunan sukan layar di Sabah. As we go along, we will see the progress and whatever activity comes up, memang kita akan support lah. We want to see more and more sailors to be coming up, not only in Sabah but also in international level. Ini satu langkah yang paling baik lah. So apa yang kita mahu ialah satu base yang besar untuk saya memilih atlet-atlet saya untuk mewakili Sabah. Saya dah berbincang dengan jurulatih di Navy Yacht Club ni. Saya bagi dia dalam masa 6 bulan untuk producekan sailors daripada sini. Jalinan kerjasama ini selaras dengan hasrat pengurusan tertinggi TLDM dan kerajaan memperkenalkan strategi Lautan Biru Kebangsaan dalam usaha mendekatkan diri TLDM dengan masyarakat. Terdahulu, Datuk Hairul turut menerima kunjungan hormat daripada Saila di Bilik Komoda, Pusat Kecemerlangan Perahu Layar Pangkalan TLDM Kota Kinabalu.
Bagi mengembalikan semula populariti Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah, unit hiburan dan muzik RTM Sabah tampil dengan program hiburan santai iaitu Berjiming Kita yang berkonsepkan jamming santai. Program tersebut merupakan hasil gabungan dan cetusan idea kaki tangan RTM Kota Kinabalu dari pelbagai unit. Menurut penerbit program Berjiming Kita, Elvin Durin, program ini merupakan satu lagi rancangan hiburan baharu dengan menampilkan bakat-bakat baharu yang belum bergelar artis dan penampilan kaki tangan RTM yang akan menjadi salah satu tonggak mempromosi dan mendekatkan RTM Sabah dengan masyarakat. Ini bukan rebranding RTM, tetapi kami membawa nama RTM dengan satu tim gabungan daripada unit-unit yang ada di RTM, yaitu seperti Berita Ehwal Semasa, unit hiburan, Sabah FM, Sabah BFM. Elvi berharap usaha ini mampu menjulang semula nama RTM dan mendapat kerjasama melalui penglibatan orang ramai. Beliau ditemui pemberita semasa persembahan sulung program Berjiming Kita di Kompleks Buli Belah Suria Sabah di Kota Kinabalu. Beberapa pengunjung yang ditemui menyambut baik penganjuran program itu. Sangat bagus sebab kita tahu yang ada rancangan-rancangan begini kena buat di Sabah lah, especially RTM kan. So mungkin ada orang-orang yang di luar sana belum kenal RTM ataupun yang dengar-dengar di radio saja, tapi kadang-kadang selalu dong tidak nampak secara live lah. Memang bagus sudah RTM buat begini macam sekarang sebab orang akan kenal orang siapa tuh RTM dan apalagi tu macam mana keadaan RTM macam mana bah. Bagi saya memang baguslah untuk mau kasih perkenalkan balik itu RTM. Program Berjiming Kita yang pertama ini menampilkan DJ Sabah VFM Soni Bahari dan seorang penyanyi berusia 19 tahun Nur Farani Famiza Muhammad Razali dari Semporna. Program santai ini akan diadakan 2 kali dalam sebulan di beberapa lokasi terpilih yang menjadi tumpuan ramai seperti Kompleks Buli Belah, Taman Rekreasi, Rumah Anak Yatim dan kawasan terbuka di sekitar Kota Kinabalu. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diary hari ini. Baik, pada pukul 7 pagi ini akan berlangsung program Sunday Family Ride di Taman Awam Teluk Likas, Anjuran Jabatan Kebajikan Am Sabah. Sementara itu, majlis santai bersama penduduk akan diadakan pada pukul 1 tengah hari ini di Kampung Kaiduan Papar. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik, Inisia langsung dari Kota Kinabalu. Terima kasih.